Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Nur Hakim bin Cik Rusli. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk mengenai kepentingan kurikulum pendidikan jasmani. Okey, yang pertama sekali kita pergi kepada pengenalan. Okey, kurikulum standard sekolah menengah iaitu KSSM, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan merupakan mata pelajaran yang memberi penekanan kepada pembelajaran berdasarkan kemahiran pergerakan dan amalan gaya hidup sihat. Okey, dalam pendidikan jasmani ini tertumpu kepada 3 domain utama. Yang pertama, kognitif, yang kedua, psikomotor, yang ketiga, afektif. Mata pelajaran ini juga memberi penekanan kepada peningkatan pembangunan kendiri dari segi fizikal, mental, emosi, sosial, keselamatan, tanggungjawab kendiri, interaksi dan kerjasama. Okey, kurikulum PJPK ini digubal berdasarkan 6 tunjang kerangka KSSM, iaitu memberi fokus kepada tunjang perkembangan fizikal dan estetika yang memberi penekanan kepada perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. Okey, di sini kita dapat lihat enam tunjang itu, di mana insan seimbang mesti mahir dalam berkomunikasi, kemahiran sikap dan nilai. Yang ketiga iaitu kemanusiaan, yang keempat keterampilan diri, yang kelima perkembangan sosial dan rohani, yang terakhir adalah sains dan juga teknologi. Seterusnya saya akan menerangkan kepentingan kurikulum pendidikan jasmani dari segi kognitif. Okey, perkembangan kognitif melibatkan pengumpulan maklumat, keupayaan berfikir serta mengintegrasi prestasikan pengetahuan. Yang pertama adalah kemahiran berfikir. Okey, dalam kemahiran berfikir ini, pelajar akan berfikir secara kritis. Pelajar juga memberi tumpuan pada kebolehan menilai. Yang ketiga, kemunasahaban sesuatu idea. Okey, di sini pelajar akan mahir dalam memberikan idea yang benar. Yang keempat iaitu menimbang secara menyeluruh. Yang kelima, kebaikan dan keburukan, di mana pelajar akan diajar mengenai kebaikan dalam bersukan dan juga keburukan apabila kita tidak bersukan. Yang terakhir adalah pelajar dapat memberi alasan dan hujah yang jelas, sah dan benar melalui fakta-fakta yang betul daripada maklumat-maklumat dari lain. Yang kedua adalah berfikir secara kreatif. Di sini PJPK menekankan kepada hemisfera otak kanan, di mana pelajar akan berfikir secara aras tinggi, di mana mereka akan menggunakan idea-idea mereka sendiri dalam berhujah tentang maklumat-maklumat. Okey, yang kedua, PJPK menekankan kecekapan dan keupayaan minda untuk meneroka pelbagai kemungkinan dalam menghasilkan sesuatu yang baru, asli dan luar biasa. Okey, di sini kita dapat lihat pelajar akan lebih bersikap rasional dan berinovatif dalam menghasilkan sesuatu benda, di mana mereka akan menghasilkan sesuatu benda yang baru, yang jelas, asli dan benar. Yang ketiga adalah constructivism, di mana cara pembelajaran murid membina sendiri pengetahuan dan konsep secara aktif, di mana
guru bukan sahaja memberi maklumat-maklumat baru, tetapi muridnya sendiri akan mencari maklumat-maklumat yang lebih daripada guru mereka. Yang kedua, menyesuaikan dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Okey, seperti yang saya cakap, pelajar akan mencari maklumat-maklumat yang tambahan daripada sumber-sumber lain bagi membina pengetahuan baru, seterusnya menghasilkan perkara-perkara baru juga. Yang ketiga adalah pelajar menentukan sendiri matlamat pembelajaran mereka. Di sini guru PJ tidak sewenang-wenangnya untuk mereka pembelajaran murid, kerana murid sendiri akan mereka pembelajaran mereka. Yang terakhir adalah bergantung kepada kebolehan pelajar. Seterusnya adalah kepelbagaian kecerdasan, di mana mempunyai 8 jenis kecerdasan. Kurikulum pendidikan jasmani ini lebih mempelbagaikan sumber dan aktiviti-aktiviti pembelajaran bagi memenuhi semua jenis kecerdasan ini. Yang pertama adalah kecerdasan kinestetik, di mana pelajar berkebolehan menggunakan anggota badan untuk menyelesaikan setiap masalah. Yang kedua, interpersonal, di mana pelajar berupaya untuk memahami dan berkomunikasi antara satu sama lain. Yang ketiga adalah intrapersonal, di mana murid berkebolehan untuk memahami diri sendiri dan juga memahami persekitaran. Yang keempat adalah logik dan juga matematik. Di sini pelajar dapat memanipulasikan nombor dalam setiap permasalahan. Yang kelima adalah muzik dan lirik. Di sini kurikulum PJ menekankan kepada murid untuk mendengar, mengenali corak, membezakan antara bunyi dan mencipta muzik. Yang keenam adalah semula jadi. Pelajar berupaya membezakan benda-benda hidup dan berhubung dengan persekitaran semula jadi. Contohnya apabila mereka mengikuti kem luar, iaitu pendidikan luar, di mana mereka akan berhubung dengan semula jadi, alam semula jadi. Yang ketujuh adalah linguistik, di mana pelajar berupaya untuk menggunakan bahasa secara lisan dan bertulis secara berkesan. Yang terakhir adalah kecerdasan ruang, di mana pelajar berupaya untuk berfikir berkaitan dengan gambar, imej, bentuk dan juga corak. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang domain psikomotor, di mana ini melibatkan pertumbuhan dan perkembangan fizikal, di mana murid dapat mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan lakuan motor. Yang kedua, pelajar dapat menguasai asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan masing-masing. Yang ketiga, pelajar mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa kegiatan sukan ataupun aktiviti fizikal dilakukan. Yang keempat adalah pelajar dapat membentuk sasiah dan disiplin diri sesuai dengan norma-norma masyarakat. Yang terakhir adalah dapat mengurangkan risiko kecederaan dan juga penyakit kronik. Okey, dalam domain psikomotor ini akan dibagi kepada 3 peringkat, di mana peringkat pertama iaitu kanak-kanak, peringkat kedua remaja dan dewasa, dan peringkat terakhir adalah warga emas. Yang pertama, saya memetik daripada Whitehead dan Corbin 1991, di mana dia menekankan 6 sasaran
bagi kanak-kanak dalam aktiviti fizikal. Yang pertama adalah mempamerkan kebolehan, yang kedua penguasaan tugas, yang ketiga berkenaan sosial, yang keempat kemenangan, yang kelima kemajuan besar, dan yang terakhir adalah kerjasama berpasukan. Kita dapat lihat daripada keenam sasaran ini adalah bagi membentuk seseorang kanak-kanak untuk melibatkan diri dalam aktiviti fizikal atau membantu mereka untuk menyesuaikan diri dalam aktiviti fizikal untuk menjamin kesejahteraan mereka pada peringkat dewasa nanti. Yang kedua adalah bagi peringkat remaja, di mana diberikan penekanan kepada 4 aspek, iaitu perkembangan fizikal, yang kedua sosial, yang ketiga mental, yang terakhir adalah emosi. Bagi 4 aspek ini akan dibentuk melalui pelakuan motor dan juga kesihatan, iaitu komponen-komponen kecergasan, di mana bagi pelajar dewasa atau remaja ini, mereka perlu melibatkan diri dalam kegiatan aktiviti fizikal, di mana di sekolah mereka akan diberikan subjek pendidikan jasmani ini. Okey, yang terakhir adalah bagi warga emas. Bagi warga emas pula, kecergasan adalah dari segi menyeluruh, di mana melibatkan kecergasan fizikal, kecergasan mental, kecergasan sosial, kecergasan emosi dan juga kecergasan rohani. Okey, perkara-perkara ini adalah perlu bagi mereka untuk mengekalkan sistem-sistem fisiologi berfungsi dengan konsisten. Selain itu, bagi warga emas juga, mereka kurikulum pendidikan jasmani ini penting bagi mereka untuk melangsungkan kehidupan dalam suasana yang harmoni dan sihat. Seterusnya, saya akan menerangkan kepentingan pendidikan jasmani bagi domain yang terakhir, iaitu domain efektif. Dalam domain efektif ini adalah perkara yang amat penting bagi semua individu, kerana domain efektif ini adalah melibatkan feedback bagi mereka dalam pendidikan jasmani ini. Okey, saya dalam domain efektif ini saya menekankan 4 aspek, iaitu yang pertama adalah kawalan emosi, di mana individu akan dapat mengekalkan kecergasan tubuh badan mereka, seterusnya mengawal perasaan mereka, di mana mereka dapat mengenal pasti stres-stres mereka dan cara untuk merawatnya. Yang kedua, individu akan mengenal pasti cara mengawal atau melepaskan perasaan. Yang ketiga, melahirkan individu yang berfikiran positif dalam menangani sebarang situasi. Aspek yang kedua adalah kemahiran bersosial. PJ ini akan membantu pembangunan sosial individu dari segi bersosial, yang mana mereka dapat menolong individu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan masyarakat. Selain itu juga, kurikulum pendidikan jasmani ini memupuk sifat kepimpinan yang baik bagi seseorang individu. Mereka dapat bekerja dalam individu maupun berkumpulan. Yang terakhir, kurikulum pendidikan jasmani ini dapat melibatkan murid dalam aktiviti kemasyarakatan. Yang ketiga, domain efektif iaitu dari segi pembinaan nilai bersesuaian dengan falsafah pendidikan negara. Okey, hal ini akan diterapkan dalam semua kaedah PMP yang dilaksanakan
di sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Yang terakhir, pelajar akan bersifat sewajarnya selaras dengan tuntutan agama, budaya dan norma masyarakat di Malaysia. Okey, aspek yang terakhir adalah pembentukan sasiah. Dalam domain FLT ini akan menentukan kepribadian dan personaliti seseorang pelajar maupun individu. Yang kedua, merujuk kepada pembentukan peribadi seseorang individu secara menyeluruh, iaitu perangai, kecergasan, sentimen, sikap, minat, kepercayaan, interaksi bentuk badan, cita-cita dan juga nilai seseorang pelajar maupun individu. Yang terakhir, aktiviti fizikal pendidikan jasmani perlu dirancang dengan baik untuk merangsangkan pembentukan sasiah seseorang pelajar maupun individu. Secara kesimpulannya, kurikulum pendidikan jasmani ini amat penting bagi seluruh individu dan juga masyarakat bagi menjamin kesejahteraan hidup dan juga mewujudkan suasana yang harmoni. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih.